setengah. Sebelum saya memperkenalkan speaker-speaker hari ini, saya adalah moderator dan yang pertama speaker adalah Dr. Ahmad Sokman Bukhari, kedua Dr. Muhammad Fahmi, yang ketiga Tuan Muhammad Ahmed Eza. Yang keempat itu adalah Puan Aini. Sebelum saya nak menunjukkan kerana ini public forum, tuan-tuan kena tahu untuk kita kaya dan mesti ada so mentor saya iaitu Tuan Muhammad ini lalu besar, bukan rumah yang buat kita dulu, tapi so saya dapat dengan masa saya menyebut Tuan Speaker yang pertama iaitu Dr. Ahmad untuk memberi ucapan yang disampaikan sekalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Terima kasih pada MC kita pada malam ni. Seterusnya kita ucapkan kepada co-speaker pada malam ni yang dihormati Dr. Muhammad Fahmi. Seterusnya Tuan Muhammad Amir Izzat, Puan Aini. Dan kita tak lupakan terima kasih banyak-banyak pada HOP branch Public Terengganu di atas peluang bagi kita untuk sama-sama berseminar dekat branch Public Terengganu. Dan tak dilupakan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ke seminar kaya dengan emas pada malam ni. Tuan-puan, saya rasa cukup kagum dengan tuan-puan. Saya tabik sebab apa? Hari ni hari Jumaat. Saya tahu Kuala Terengganu hari ni hari cuti umum, hari cuti mingguan. Pada malam orang duduk berehat dekat rumah. Pada malam ada orang pergi berjalan. Pada malam ada orang pilih untuk duduk tengok TV, tengok movie. Tapi tuan-puan pilih untuk datang belajar dan tambah ilmu tentang emas dan kewangan. Ini satu perkara yang cukup hebat, bagi tepukan tahniah untuk tuan-puan. Tuan-puan, kami daripada J100 dan juga 5G, kita serius. Kita buat tour seluruh Malaysia. Kalau minggu lepas saya berada, Jumaat malam saya berada di Johor Bahru. Kemudian ada sahabat kita buat seminar pada hari Selasa yang lepas. Mentor saya sendiri, guru saya sendiri buat seminar di Public Gorelau, Pulau Pinang. Yang pada masa yang sama, pada Selasa yang lepas, berlangsungnya seminar di Kota Baru. Malam ni berlangsungnya seminar di Kuala Terengganu. Dan esok, insya-Allah akan berlangsung program membina 1 juta yang pertama, anjuran 5G dan juga J100 di Kota Baru, Kelantan. Tuan-puan, bila tuan-puan datang ke event-event macam ni, tuan-puan akan dapat dua perkara. Yang pertama, tuan-puan akan dapat ilmu. Tapi ilmu ni tuan-puan boleh dapat daripada banyak tempat sebenarnya. Daripada bacaan buku, tuan-puan boleh dapat daripada tengok video, tengok live dekat rumah pun boleh dapat ilmu. Tapi beruntung tuan-puan yang datang pada malam ni, tuan-puan dapat kelebihan yang kedua. Iaitu tuan-puan dapat circle baru. Tuan-puan dapat kawan-kawan baru. Cuba tuan-puan tengok siapa yang duduk sebelah tuan-puan. Lagi-lagi kalau tuan-puan tak pernah kenal sebelum ni, cuba berkenalan. Entah-entah sebelah tuan-puan tu adalah orang-orang kaya. Sebelah tuan-puan tu boleh jadi jutawan. Sebelah tuan-puan tu boleh jadi seorang orang yang dah berjaya tapi sangat humble. Sebab tuan-puan, orang berilmu, orang yang kaya, orang yang hebat kejayaan dia, biasanya dia sangat merendah diri. Dia rasa banyak benda dia tak tahu.
Jadi dia datang belajar. Makin banyak kita belajar kan, kalau kita baca buku, kita belajar, kita akan rasa makin banyak benda yang kita tak tahu. Tapi kalau orang yang tak suka belajar, dia akan rasa semua benda dia tahu. Jadi tuan-puan, siapa yang datang pada malam ni, tuan-puan ambil peluang untuk berkenalan, untuk dapatkan circle yang baru. Sebab apa penting circle, tuan-puan? Circle ni penting sebab dia mempengaruhi kita. Tuan-puan, Tuan Azizi Ali, guru kewangan nombor 1 Malaysia. Tuan Azizi Ali sebut apa? Kalau ada 5 orang jutawan dan kita adalah orang yang ke-6, insya-Allah kita pun akan jadi jutawan. Tapi kalau tuan-puan, circle yang tuan-puan ada sekarang, circle yang hari-hari bercakap tentang hari ni nak shopping apa? Hari ni nak beli benda hari ni. Kita pun akan jadi sama macam dia hari-hari duk fikir, hari ni nak beli apa Nak buka Shopee, nak beli benda hari ni. Kita pun akan jadi macam tu juga. Kalaulah orang lelaki duduk dengan circle yang hari-hari duk cerita nak tukar aksesori kereta apa hari ni, kita pun akan jadi sama macam ni. Tapi kalau tuan-puan duduk dalam circle yang hari-hari cerita macam mana nak tambah tabungan, macam mana nak baiki kewangan, macam mana nak kurangkan hutang, macam mana nak capai financial freedom, tuan-puan pun insya-Allah akan jadi salah seorang yang sama macam circle tuan-puan. Jadi ambil peluang untuk berkawan, terutamanya yang datang pakai baju biru, pakai baju ada tulis J100, tulis 5G, itu semua adalah orang-orang yang committed mengajar masyarakat tentang bagaimana untuk improve kewangan, terutamanya dengan menggunakan emas. Tuan-puan, malam ni kita bercakap tentang seminar kaya dengan emas. Okey, saya kenalkan diri saya sikit. Nama saya Ahmad Lukman Bukhari. Biasanya kalau dalam public sahabat-sahabat kenal saya sebagai Dr. Lukman, ataupun ada yang panggil saya Dr. ALB, Ahmad Lukman Bukhari. Saya, kerjaya saya sekarang adalah doktor perubatan. Doktor perubatan sepenuh masa lah. Saya bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban di Jabatan Kecemasan. Dalam masa yang sama, saya juga ada tanggungjawab sebagai imam di salah sebuah masjid di Seremban. Dalam masa yang sama, saya juga terlibat dengan beberapa buah NGO. Saya ada menguruskan beberapa buah prasekolah bersama tim saya. Antaranya beberapa buah pasti. Saya rasa tuan-puan tahu prasekolah pasti. Dan juga saya adalah pengurus pada salah sebuah sekolah rendah Islam Seremban 2, Seriti Seremban 2 di Seremban. Jadi tuan-puan, kalau dalam ni ada dealer-dealer yang mungkin yang baru nak buat bisnes public good. Kalau tuan-puan rasa tuan-puan sibuk, tuan-puan tak sempat nak buat bisnes, banyak komitmen, saya bukti yang orang sibuk pun boleh berjaya dengan bisnes public good. Jadi tuan-puan jangan risau, tuan-puan insya-Allah akan berjaya sama. Baik tuan-puan, guru saya, antaranya siapa? Pertama Mahal Guru Emas, Tuan Syukur Hashim, penulis blog Jutawan Emas. Dan juga Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, iaitu penulis buku kepada buku Wang Emas, Penyelamat Ketika Gawat. Dan juga tuan-puan kenal ni, guru kewangan nombor 1 Malaysia, Tuan Azizi Ali. Jadi apa yang saya kongsikan pada tuan-puan pada malam ni bukan saya reka-reka, tak. Tapi saya hanya nukilkan dan saya kongsikan saja apa yang diajar oleh guru saya dan saya kongsikan dengan tuan-puan. Bagaimana saya bermula simpan emas? Tuan-puan, saya mula-mula simpan emas tahun 2015. Pada waktu itu saya berada dalam final year study saya di Universiti Al-Azhar Mesir. Saya dekat sana daripada tahun 2008 sampai 2015. Dalam masa 6 tahun setengah saya dekat Mesir, tuan-puan, saya menyaksikan bukan sekali tetapi 2 kali kerajaan dijatuhkan. 2 kali kerajaan dijatuhkan. Setiap kali kerajaan dijatuhkan, nilai duit makin jatuh. Bila kerajaan jatuh, tuan-puan, polis tak ada. Polis tak ada. Tentera ambil alih. Nak tunggu tentera ambil alih, makan masa. Waktu tu keadaan sangat puncak kacil. Keadaan rasa tak selamat. Tuan-puan, kalau duduk pada zaman tu, tuan-puan jangan minta lah berlaku macam tu, tuan-puan. Memang rasa tak selamat. Waktu tu perompak, penyamun, pencuri berleluasa.
Pada waktu tu, dekat jalan-jalan, kalau jalan-jalan kita dekat bandar, dekat kampung, dekat kawasan perumahan, akan ada penduduk dekat situ sendiri yang berdiri dekat pintu masuk setiap jalan, buat blockage, buat roadblock. Sambil pegang, ada yang pegang parang, ada yang pegang pisau. Ada juga yang bawa senjata. Kenapa keadaan macam tu berlaku? Sebab masing-masing terpaksa turun padang, jaga kediaman dan kawasan perumahan masing-masing. Polis tak ada. Tentera hanya menjaga tempat-tempat yang penting macam bank, macam pusat-pusat pentadbiran. Tentera jaga. Tempat lain tak ada. Bila keadaan gawat macam tu tuan-puan, keadaan tak selamat, kami pelajar kat situ memang rasa tak selamat. Tuan-puan rasa, pelabur rasa keadaan tu bagus tak untuk masuk? Tak. Waktu tu pelabur-pelabur semua keluar daripada masjid. Akhir sekali buatkan apa? Buatkan ekonomi jatuh. Nilai duit jatuh. Pada waktu tuan-puan, kami daripada tahun 1 sampai tahun 6, yuran pengajian fix $8,000 setiap tahun. Tapi bagi pelajar-pelajar yang dia bayar, dia convert duit daripada Egyptian dollar, kadang-kadang ada yang dapat scholarship dalam bentuk Egyptian dollar. Kemudian dia convert kepada US dollar untuk dia bayar yuran pengajian. Setiap tahun, duit Egyptian dollar yang diperlukan untuk bayar yuran makin tahun makin banyak. Makin tahun makin banyak. Padahal yuran fix $8,000. Sebab apa berlaku macam tu? Sebab nilai duit jatuh. Akhir sekali, bila tengok keadaan macam tu, saya mula belajar tentang ilmu-ilmu kewangan. Saya mula membaca. Waktu tu kita membaca. Kenapa jadi macam ni? Kenapa nilai duit makin tahun makin banyak duit yang diperlukan untuk bayar yuran? Padahal fix $8,000. Tapi Egyptian pound perlu lebih banyak. Rupa-rupanya bila saya baca buku-buku kewangan, pada waktu tu barulah saya sedar, rupa-rupanya duit yang kita gunakan setiap hari, tak kisahlah dekat negara mana sekalipun, mata wang tu tak diikat dengan nilai emas. Bermula daripada tahun 1971, nilai duit diputuskan dengan emas. Duit akhirnya hanya dicetak oleh kerajaan dan dia bernilai disebabkan mendapat jaminan daripada kerajaan. Kalau kerajaan tak jamin duit tu, contoh, kita pernah ada kan duit RM1 dulu, duit shilling RM1 dulu, yang sekarang ni dah tak bernilai. Kerajaan kata, oh duit ni dah tak diguna pakai, tak ada nilai. Adalah sejuta duit shilling sekeping tu, duit shilling RM1 tu, ada sejuta keping pun dah tak bernilai kalau kerajaan kata duit tu tak ada nilai. Akhirnya tuan-puan, bila kita faham tentang perkara ni, kita akan risau untuk simpan duit kertas banyak-banyak. Bila kita faham hakikat sebenar duit yang ada. Okey tuan-puan, malam ni kita nak bercakap tentang seminar kaya dengan emas. Kenapa kita pilih tajuk kaya dengan emas? Kita pilih tajuk kaya dengan emas sebab hari ni ramai orang dah mula simpan emas. Kalau customer public gold sekarang dah cencah 1.4 juta seluruh Malaysia. Ada di Indonesia, di Singapura, di Brunei. Dah cencah 1.4 juta orang. Dan ramai lagi selain 1.4 juta orang ni yang dah mula simpan emas kat Malaysia. Tapi masih ramai lagi yang tak tahu macam mana nak dapat manfaat daripada emas. Ada orang yang simpan emas bertahun-tahun tapi masih rugi. Ada orang yang simpan emas, dia tak tahu bila nak jual. Ada orang yang simpan emas, simpan hari ni, bulan depan dah nak jual. Rugi. Lepas tu dia kata simpan emas tu rugi. Jadi tuan-puan, kita buat seminar kaya dengan emas ni dengan harapan supaya masyarakat lebih faham macam mana nak gunakan emas untuk menjadikan kewangan kita lebih baik dan kekayaan kita semakin bertambah. Tuan-puan, bila kita bercakap tentang formula kekayaan, guru saya ajar formula yang cukup ringkas. Semua orang boleh faham. Okey, formula kekayaan macam mana tuan-puan? Formula kekayaan, dia terdiri daripada 3 perkara. Yang pertama apa dia?
Yang pertama, tabungan kita. Kena tengok tabungan kita. Yang kedua, tuan-puan kena tengok apa? Tuan-puan kena tengok harta yang tuan-puan miliki. Harta ni ialah perkara yang mendatangkan cash flow positif. Bukan semua harta, nanti kita akan terangkan sekali. Dan yang ketiga apa dia? Tuan-puan kena tengok berapa banyak hutang yang tuan-puan ada. Okey, baik. Kekayaan sama dengan tabungan, harta tolak hutang. Tabungan ni boleh datang dalam macam-macam tuan-puan. Tabungan boleh jadi tuan-puan simpan dekat tabung haji. Boleh jadi tuan-puan simpan dekat mana lagi? Dekat ASP. Boleh jadi tuan-puan simpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk emas. Ada orang simpan dalam bentuk emas. Ada juga yang simpan dalam bentuk fixed deposit. Jadi ni antara kebiasaan ramai orang simpan duit dia dalam bentuk macam ni. Kripto pun ada juga. Okey. Kemudian harta. Harta apa dia? Harta boleh jadi dalam bentuk apa harta tuan-puan? Boleh jadi dalam bentuk rumah. Rumah ni tuan-puan kena tengok harta ialah perkara yang menghasilkan cash flow positif. Kalau rumah yang tuan-puan duduk, tuan-puan ada rumah, tuan-puan bayar tiap-tiap bulan. Itu belum tentu lagi jadi harta tuan-puan. Nak tahu harta tuan-puan ataupun tak, cuba 3 bulan tak payah bayar. Rasa-rasa duduk lagi dah rumah. Kalau 3 bulan tak payah kena keluar daripada rumah tu belum jadi harta tuan-puan. Itu harta bank. Dan dia boleh jadi beban pada tuan-puan. Ataupun tuan-puan ada rumah sewa. Tuan-puan ada rumah sewa. Rumah sewa ni bayar ke bank RM500 sebulan. Tapi boleh sewa sebab kawasan tu boleh sewa RM300 je. Jadi tiap-tiap bulan tuan-puan pula kena top up lagi RM200. Jadi tu bukan harta. Itu habis duit kita. Kita pula yang nak kena subsidi tiap-tiap bulan lagi RM200. Jadi itu belum jadi harta kita. Kalau rumah sewa ataupun tanah yang kita sewakan, dia mesti mendatangkan positif cash flow. Itu baru harta. Ataupun, okey, boleh jadi kita ada ladang, kita ada kebun yang menghasilkan cash flow tiap-tiap bulan. Ataupun tuan-puan seorang penulis buku, ada royalti daripada buku. Daripada contoh, kalau kat sini ada artis yang menyanyi. Dia menyanyi dapat royalti daripada lagu yang dia nyanyi. Itu adalah harta dia. Ataupun dekat sini ada dealer-dealer public go. Ramai dealer public go. Ada bisnes. Tiap-tiap bulan bagi keuntungan. Jadi bisnes ni adalah harta tuan-tuan. Jadi tabungan, harta ialah perkara yang hasilkan cash flow. Kena faham kan? Harta yang menghasilkan cash flow. Kemudian hutang. Hutang ni masing-masing kita tahulah. Hutang masing-masing kita tahu. Hutang tu boleh jadi hutang pelajaran, boleh jadi personal loan, boleh jadi hutang rumah dan sebagainya. Okey. Tuan-puan, ramai orang tahu penting untuk kita ada tabungan. Penting untuk ada tabungan. Tuan-puan, masalah kewangan dia akan muncul disebabkan 2 perkara je. Semua orang secara generalnya, masalah kewangan muncul disebabkan 2 perkara je. Pertama, bila dia tak ada tabungan. Orang tak ada tabungan, bila-bila masa sahaja dia boleh jatuh terduduk. Bila tak ada tabungan. Tuan-puan bayangkan, saya kerja di Jabatan Kecemasan dan Trauma, Hospital Tunku Jaafar Seremban. Dekat sana antara tempat yang paling mudah nak tengok drama-drama kehidupan. Jadi biasa saya panggil Jabatan Kecemasan dan Trauma dan drama. Banyak drama situ, banyak. Situ macam-macam boleh tengok. Dekat situ kes hak seteruk-teruk kes sampailah ke seringan-ringan kes. Dia boleh jadi kalau macam Hospital Seremban tu, dia duduk di antara, dekat sebelah dia ada highway plus, ada highway lekas, ada highway Port Dickson Seremban.
Jadi kes accident hak teruk-teruk tu biasa. Ada juga kes-kes yang bergaduh laki bini kena pergi hospital. Tak teruk pun, kena cubit je, kena kuntil je. Tapi kena pergi hospital. Sebab apa? Sebab bila seorang ni tak puas hati, dia nak buat kes polis. Dia marahlah ke lelaki dia, atau lelaki dia marah dia, pukul dia. Jadi dia pergi buat report polis. Bila buat report polis, polis akan suruh pergi ke emergency, ke Jabatan Kecemasan untuk dapatkan report, medical report. Jadi dia marilah. Kita pun tengoklah drama pergaduhan suami isteri macam mana. Ada kes macam tu. Tapi antara kes yang membekas betul-betul dekat hati saya apa dia? Saya ingat lagi sekitar 2-3 tahun lepas, ada seorang lelaki warga Indonesia. Seingat saya Indonesia, foreigner. Dia datang ke hospital, dikejarkan masuk terus ke zon merah. Maksudnya keadaan dia kritikal. Pada waktu tu tekanan darah dia rendah. Muka dah pucat. Kenapa jadi macam tu? Rupa-rupanya dia bergaduh dengan isteri dia sampai tahap dia tersangat-sangat marah pada waktu tu. Dia tumbuk satu almari kaca. Bila dia tumbuk almari kaca tu, pecah derai, dan pada waktu tu tangan dia terhiris dekat bahagian sini. Terhiris satu saluran darah yang besar. Jadi darah memancut-mancut keluar. Dia sampai dekat depan Jabatan Kecemasan, orang tengok dia dah muka biru, tekanan darah dah rendah, dah berpeluh-peluh, muka pucat, terus masuk dalam zon merah. Jadi saya tengok pada waktu itu. Jadi pada waktu itu, tangan dia ni dah sejuk. Memang bingung. Kenapa? Sebab darah tak sampai ke ujung. Kita tengok kes macam tu, kita tahu dah. Yang ni kena cepat. Kita panggil pakar pada waktu itu. Pakar yang boleh repair dia punya saluran darah. Jadi pakar tu datang. Bila pakar tu datang, dia tengok, akhir sekali dia bagi 2 pilihan. Pilihan yang pertama, sebab dia ni warga asing. Jadi warga asing kena bayar. Apa-apa prosedur nak buat kena bayar. Jadi dia bagi pilihan. Yang pertama, bayar RM10,000. Memang dia punya jumlah dia macam tu lah. Bukan dia saja-saja bagi harga tetap. Memang cat yang dikenakan kat hospital kerajaan untuk warga asing. Pergi swasta lagi mahal. Jadi kenakan cat pada waktu tu, bayar RM10,000, dia akan repair balik salur darah yang dah terbelah tadi, yang dah terhiris tadi. Dan selamatkan tangan. Pilihan yang kedua dibagi apa dia? Pilihan kedua dia bagi, kalau tak boleh bayar, kena potong tangan tu. Sebab nak selamatkan nyawa. Kalau biarkan dalam keadaan macam tu, darah keluar, akhir sekali nyawa boleh melayang. Tuan-puan rasa-rasa, orang tu pilih yang mana? Dia pilih untuk potong tangan. Sebab tak ada duit. Orang bukan umur 19 tahun. Bukan 17 tahun. Bukan awal 20 tahun. Orang awal 30-an. Awal 30-an ni, kalau ikutkan, dah bekerja bertahun-tahun. Tapi kenapa dia pilih untuk pilihan kedua? Sebab dia tak ada duit. Dia tak ada tabungan. Bila dia tak ada duit, dia terpaksa buat satu keputusan yang besar yang mengorbankan tangan dia untuk menyelamatkan nyawa dia. Jadi tuan-puan, daripada situ saya nampak, kalau kita tak beringat daripada awal, tak ada tabungan, akhir sekali, mungkin satu masa yang tak lama, masa depan nanti, kita mungkin terpaksa mengorbankan satu perkara yang sangat istimewa dalam hidup kita. Boleh jadi, macam kes tadi, kita terpaksa mengorbankan anggota tubuh badan kita. Boleh jadi juga, kita terpaksa mengorbankan masa dengan anak-anak kita. Tuan-puan, bila kita suami isteri dua-dua terpaksa keluar bekerja pagi sampai malam. Sebab apa? Sebab tak cukup duit. Sebab apa tak cukup duit? Sebab hutang banyak. Akhir sekali waktu dengan anak-anak tak ada. Sedar-sedar anak dah makin besar, tak ada masa dengan anak. Anak dah makin besar, anak berkawan dengan orang lain. Akhir sekali anak ikut orang lain. Mungkin itu harga yang terpaksa kita bayar. Jadi tuan-puan, masalah pertama yang timbul bila kita tak ada tabungan. Masalah kewangan yang kedua tuan-puan, dia akan timbul bila kita tak ada tabungan,
Akhir sekali, berlaku apa-apa masalah kewangan. Tiba-tiba kereta rosak. Tiba-tiba kita jatuh sakit. Tiba-tiba rumah nak kena repair. Contoh, kita tak ada tabungan. Akhir sekali, jalan yang terpaksa kita pilih apa ni? Berhutang. Bila berhutang, tuan-puan, hidup jadi tak seronok. Hari-hari bangun pagi fikir macam mana nak bayar hutang. Pergi kerja. Kalau dekat tempat kerja, tak suka bos, tak suka rakan sekerja, tempat toksik, terpaksa hadap. Sebab tak ada pilihan. Kalau berhenti kerja, tabungan tak ada, hutang banyak. Jadi hidup tak seronok. Setiap hari ni, 30 hari, tak seronok. Satu hari je dia rasa seronok. Hari gaji je rasa seronok. Itu pun seronok pagi. Petang, monyok balik dah. Sebab apa? Sebab masuk je pagi tu duit dalam akaun bank, duduk kena potong dah. Duduk dah habis kena potong. Akhirnya tinggal baki sikit untuk hidup lagi 29 hari. Hidup tak seronok. Tuan-puan, saya cakap kat tuan-puan tadi kan, saya kerja dekat mana? Jabatan Kecemasan, Trauma dan Drama. Satu kisah yang saya ingat tuan-puan, sampai sekarang. Seorang lelaki muda, umur lebih kurang dalam 25 tahun, dibawa ke Jabatan Kecemasan dalam keadaan ditemui hampir tak sedarkan diri. Kenapa tak sedarkan diri? Sebab dia cuba nak bunuh diri dengan cara dia gantung diri. Kenapa dia gantung diri? Rupa-rupanya bila diselidik, dia ada hutang. Hutang dengan siapa? Hutang dengan Alung. Alung hari-hari kacau dia. Alung dah start kacau family dia. Akhir sekali dia tak tahan, dia ambil langkah nak cuba tamatkan nyawa dia. Bukan orang Islam, tuan-tuan. Melayu Islam. Tapi Alhamdulillah, Allah masih panjangkan nyawa dia, bawa pergi ke hospital. Tapi itu kesan bila berhutang. Dan tuan-puan, ada satu kes lagi saya ingat, seorang perempuan dibawa datang ke hospital dan kadang mulut berbunyi. Dia masuk je pintu kecemasan tu, kita baru daripada jauh, ini racun kuat. Dia cuba minum untuk tamatkan nyawa dia. Kenapa? Pun sama, berhutang dengan Alung. Berhutang dengan Alung sampai tahap Alung tu ugut dia, kalau tak bayar, Alung akan sebarkan gambar dia pada kenalan dia, pada keluarga. Dia malu, dia takut benda tu berlaku, dia cuba tamatkan nyawa dia. Jadi tuan-tuan, bila kita tak ada tabungan, kita akan terpaksa berhutang. Dan masalah kewangan yang sangat-sangat teruk akan berlaku dalam hidup kita. Sebab tu malam ni, kita tak nak benda tu berlaku pada kita. Tak nak berlaku pada keluarga kita. Kita datang belajar, tambah ilmu. Ramai orang tahu tuan-puan, kena ada tabungan. Pakar-pakar kewangan sebut, tabungan pertama. Kalau sebelum ni tuan-puan tak pernah ada tabungan lagi, kena start dengan tabungan pertama. Tabungan paling penting untuk diri dan keluarga kita apa dia tuan-puan? Tabungan kecemasan. Emergency fund. Tabungan kecemasan. Tabungan kecemasan ni nak simpan berapa banyak? Pakar-pakar kewangan sebut at least simpan sebanyak 3 bulan gaji kita. Kalau orang yang gaji 3,000 sebulan, dia kena ada tabungan sebanyak 9,000. Kalau orang yang gaji 5,000 sebulan, dia kena ada tabungan sebanyak 15,000. Supaya apa tuan-puan? Supaya kalau berlaku apa-apa masalah pada dia. Contoh, tiba-tiba kena buang kerja. Tiba-tiba syarikat dia tutup. Tiba-tiba jatuh sakit. Tak mampu nak bekerja. Sekurang-kurangnya dia ada masa selama 3 bulan untuk dia hidup macam biasa dan dia mulakan hidup yang baru. Itu fungsi dana kecemasan. Lepas settle dana kecemasan 3 bulan gaji ni, kemudian boleh pergi kepada 6 ke 12 bulan tabungan yang selamat. Maksudnya apa? Kalau berlaku apa-apa pada kita, kita boleh teruskan hidup selama 6 ke 12 bulan macam biasa. Tak terjejas apa-apa pun. Tapi kenapa ramai orang tak ada tabungan kecemasan, tak ada tabungan 9,000, tak ada tabungan 15,000, tak ada tabungan 3 bulan gaji?
Padahal semua orang tahu tabungan ni penting. Tuan-puan, satu fakta yang sangat mengejutkan kita didedahkan oleh Gubernur Bank Negara tahun lepas. Gubernur Bank Negara sebut ni. Gubernur Bank Negara sebut hampir separuh rakyat Malaysia tak ada tabungan walaupun RM1,000. RM1,000 tak besar tuan-puan hari ni. Kalau tuan-puan pergi melancong 2 hari habis dah RM1,000 tu. Kalau tuan-puan pergi shopping, RM1,000 tu boleh habis sekejap je. Maksudnya apa? RM1,000 hari ni tak besar macam dulu. Tapi kenapa? Ramai hampir separuh rakyat Malaysia tak ada tabungan walaupun RM1,000. Sebab biasanya kita menabung guna cara lama. Apa dia cara lama? Cara lama biasanya kita menabung dengan cara dapat gaji, apa kita buat? Kita belanja. Kita belanja dengan niat ujung bulan nanti ada lebih kita akan menabung. Gitu semua orang. Biasanya macam tu. Dapat gaji, belanja dulu, beli dulu, bayar bil ni. Akhir sekali ujung bulan kalau ada RM10 tinggal, nabung RM10 tu. Kalau ada 2% tinggal 2% tu itu style lama. Tetapi tuan-puan, pakar sebut kalau kita nak betul-betul berjaya dalam membina tabungan, pertama kena amalkan sikap dapat gaji, bayar diri sendiri dulu baru bayar ke orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya dapat gaji, allocate dulu simpanan untuk simpanan untuk kita. Kita menabung dulu 10% sekurang-kurangnya daripada gaji kita. Menabung dulu. Yang lain baru belanja. Itu cara yang betul. Sebab apa tuan-puan? Bila tuan-puan menabung untuk diri tuan-puan, maksudnya tuan-puan nak membuatkan diri tuan-puan kaya. Tapi bila tuan-puan belanja, maksudnya tuan-puan sedang buat orang lain jadi lebih kaya. Kan Nabi sendiri sebut, Nabi sebut pada kita yang 9/10 daripada kekayaan ni datangnya daripada mana? Daripada perniagaan ya. Kita beli apa semua, itu kita bagi pada orang lain. Kita bayar orang lain. Tapi kita menabung, itu kita sedang bayar diri kita dan kita sedang membuatkan kita makin kaya. Jadi kena allocate sekurang-kurangnya 10%. Kalau tak mampu 10%, macam mana doktor? Start dulu dengan apa yang kita boleh. Start, kalau mampu RM50 sebulan, start je dulu. Mampu RM20 sebulan, start je dulu. Yang penting kita start. Itu kalau kita betul-betul nak membina tabungan. Itu yang pertama. Kena force saving. Paksa diri untuk menabung. Yang kedua tuan-puan. Okey, yang kedua apa dia? Yang kedua tuan-puan kena lupakan simpanan tu tadi. Kena lupakan simpanan. Jangan dok ingat-ingat simpanan ada. Molek dah hampir 10% tiap bulan simpan, 10% tiap bulan simpan. Tapi simpan, contoh tuan-puan, simpan 100 je sebulan. Simpan 100 sebulan. Sepatutnya bulan ke-12 ada berapa? Ada 1,200. Tapi kenapa Gubernur Bank Negara tadi khabar simpan tapi separuh daripada rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. Sebab bila kita simpan dalam bentuk duit macam ni, duit guna dia bukan untuk disimpan. Duit guna dia untuk belanja. Tuan-puan ingat tak kalau dulu masa kita kecil-kecil, mak ayah bagi duit untuk pergi sekolah, dia sebut benda. Ni ambil duit ni duit untuk belanja. Ada ke dia bagi duit ke kita, dia khabar? Nak ambil duit ni, duit untuk simpan hari ni. Tak ada. Duit memang untuk dibelanjakan. Sebab tu tuan-puan, kalau kita simpan 100 je sebulan, contohnya setiap bulan, 100, target sepatutnya bulan 12 ada 1,200. Tapi sampai bulan ke-6, sampai bulan ke-7, tengok ada 600. Ada 700. Kita dah mula fikir, apa aku boleh guna 600, 700 ni? Boleh beli benda, banyak benda boleh beli dah ada 600, 700 ni. Jalan ke halian cukup. Jadi akhir sekali terguna duit tu. Tuan-puan, saya nak tanya tuan-puan, siapa kat sini hak ada masalah, dia tak pandai nak berbelanja? Ada ke masalah macam tu?
Tak ada angkat tangan. Tak ada. Itu semua pandai belaka. Dia belanja. Expert belaka. Tuan-puan pernah tak daftarkan diri untuk hadir ke seminar macam mana cara untuk berbelanja? Tak ada. Tak payah hajar. Pandai belaka dah. Daripada kecil lagi. Jadi maksudnya nak berbelanja tak ada masalah. Kita tahu. Ada duit, kita reti je belanja. Sebab tu ramai tak ada tabungan. Jadi tuan-puan, pakar sebut apa dia? Kena lupakan tabungan yang kita buat. Jadi caranya tuan-puan antaranya ialah tuan-puan kena cuba. Tuan-puan boleh manfaatkan emas sebagai forgotten saving. Bila tuan-puan simpan dalam bentuk emas, ada yang bawa 1 dinar. Saya tak bawa 1 dinar, dia bawa 1 dinar. Saya nak pinjam sekejap. Ada yang bawa. Semua seluk poket lah. Betul tak saya cakap tadi? Kiri kanan tuan-puan sebenarnya orang kaya. Orang kaya belaka. Dia bawa 1 dinar hari ni berapa harga? Siapa tahu? 1,700 dah. Saya start beli dulu tahun 2015. Harga dia cuma 600. 150 per gram. RM600. Hari ni dah 1,700. Saya nak tanya tuan-puan. Kalau tuan-puan simpan dalam wallet, simpan dalam beg duit, simpan 1 dinar keping macam ni, dengan tuan-puan, dalam masa yang sama tuan-puan simpan 1,700 cash dalam beg duit. Mana habis dulu? Berapa sama jawapan semua? Sebab tu nature kita. Tu habit kita. Kita mudah habis cash. Sebab kita tahu cash untuk dibelanjakan. Tetapi emas, tuan-puan rasa macam mana? Satu rasa sayang nak belanja. Yang kedua, tuan-puan rasa payah sikit nak belanja guna emas ni. Jadi bila nak beli apa-apa, tuan-puan akan mikir dulu. Okey dah nak jual emas, nak beli ring kereta. Okey dah nak jual emas, nak beli langsir rumah. Tuan-puan akan fikir banyak kali. Nak pergi public go, nak jual tu benda ni. Jadi sementara ada masa tu, sempat fikir secara rasional dulu. Akhir sekali tak jual emas. Emas bertahan dengan lama. Berbanding dengan cash. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan nak ada tabungan, pertama pastikan tuan-puan peruntukkan setiap at least 10% daripada gaji tuan-puan setiap bulan untuk menabung. Kalau tak mampu 10%, start je dulu dengan berapa yang ada. Yang kedua, lupakan simpanan tu. Jangan diingat-ingat. Antara caranya macam mana? Kalau dulu, siapa simpan dalam tabung haji, boleh buku tabung haji tu simpan jauh-jauh. Hantar balik kampung ke, biar duduk kampung buku tu. Tapi sekarang sebab dah boleh link pula dengan mesin ATM. Senang nak keluarkan. Jadi cara yang paling mudah sekarang ni, simpan dalam bentuk emas, insya-Allah. Tuan-puan dah tak nampak dah nilai dia. Nampak berapa? Ada 1 dinar je. Tak nampak dah 1,700. Jadi insya-Allah duit tu akan selamat. Tuan-puan, terima kasih tuan. Betul tak ramai orang kaya kat sini? Okey. Tuan-puan, keajaiban akan mula muncul bila kita mula menabung. Tuan-puan kena pegang betul-betul perkara. Bila kita start nabung, keajaiban akan mula muncul. Pertama apa dia? Pertama, mindset kita akan bertukar. Cara kita berfikir akan bertukar. Bila kita start nabung secara konsisten, mindset kita akan jadi sama macam mindset orang-orang kaya. Orang kaya tuan-puan, bila dia dapat income, bila dia dapat duit, dia akan pastikan sebahagian daripada duit tu akan disimpan supaya dapat ditukar menjadi harta. Tukar jadi harta, tukar jadi harta. Sebab tu makin lama dia makin kaya. Tapi orang biasa, majoriti orang biasa, dia akan fikir macam mana? Dia akan fikir dapat gaji, belanja pun habis. Habiskan je semua. Kenapa? Bulan depan dapat lagi kan? Bulan depan dapat gaji. Masuk bulan kedua, dapat gaji. Dia buat benda yang sama juga. Tak apa, habiskan semua gaji ni, tak apa. Tak payah simpan pun tak apa, sebab bulan depan dapat lagi. Akhir sekali, dia akan melakukan perkara yang sama setiap bulan. Setiap tahun, buat perkara yang sama, dia akan menjadi habit kita. Penyakit dalam kewangan ni tuan-puan, dia bukannya muncul sekali mata je, tak. Perangai tak suka menabung ni bukan tiba-tiba je, tak tuan-puan. Dia sama macam penyakit kesihatan jasmani kita tuan-puan. Yang saya jumpa orang kena stroke dekat hospital. Salur darah dalam otak tiba-tiba pecah.
Yang kita jumpa orang tiba-tiba kena serangan jantung. Orang yang tiba-tiba mengalami masalah buah pinggang sampai tiba-tiba kena dialisis. Dia bukan tiba-tiba tuan-tuan. Tak. Dia adalah hasil daripada habit kita setiap tahun, setiap hari, setiap bulan yang tak jaga makan. Yang tak exercise. Yang makan macam-macam tu tak payah cakap lah. Jadi tuan-puan, masalah kewangan pun sama. Dia bukan muncul tiba-tiba. Dia hasil daripada habit kita setiap bulan dan setiap tahun. Jadi tuan-puan, bila kita start menabung, mindset kita akan berubah. Daripada mindset orang biasa-biasa, jadi macam mindset orang kaya. Tuan-puan, mindset orang kaya ni mindset yang sangat mulia. Mindset sangat mulia. Tuan-puan, saya nak tanya tuan-puan. Siapa idola tuan-puan dalam hidup ni? Siapa idola tuan-puan? Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Betul kan? Tuan-puan tahu tak? Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat kaya. Bukan orang kaya. Orang yang sangat kaya. Sahabat pun sama. Nabi tuan-puan. Nabi tahu tak? Tuan-puan tahu tak? Nabi masa bernikah dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi bagi hadiah apa antara kepada Sayyidatina Khadijah? 20 ekor unta. 20 ekor unta. Bukan 20 ekor ayam. 20 ekor unta. Tuan-puan bayangkan. Kalaulah kita katakan harga unta hari ni sekitar dalam 10,000. Katakanlah sekitar dalam 10,000. 20 ekor unta berapa ribu? 200,000. Saya nak minta tolong abang-abang dekat sini, ayah-ayah dekat sini, tolong angkat tangan. Siapa masa dia kahwin dulu dia bagi isteri dia 200,000? Tak ada. Saya pun tak bagi. Tuan-puan, kalau orang yang masa dia kahwin umur 25 tahun bukan 50 tahun. 25 tahun kahwin, bagi isteri dia hantaran bernilai 200,000. Tuan-puan rasa tu orang kaya ke orang miskin? Orang kaya. Yang kedua saya nak tanya tuan-puan. Saya nak tanya ibu-ibu lah, isteri-isteri kat sini. Siapa yang masa dia kahwin dulu, suami dia bagi semua harta dia pada isteri? Ada ke? Tak ada tuan. Orang lelaki, saya tahu saya orang lelaki, kita akan bagi hadiah pada isteri sebahagian sahaja daripada apa yang kita miliki, kekayaan yang kita ada. Tuan-puan bayangkan, Nabi miliki 200,000 dan bagi pada isteri, maksudnya kekayaan Nabi jauh lebih banyak daripada itu. Lebih banyak daripada 200,000 tu. Ada banyak, bahkan diriwayatkan unta-unta dagangan Nabi yang bawa barang dagangan ni banyak, beratus-ratus. Bukan 20 ekor, lebih daripada itu. Maksudnya Nabi pada usia 25 tahun adalah orang yang sangat kaya. Sahabat-sahabat adalah orang yang sangat kaya. Cuma kita jarang-jarang dengar tentang perkara ni. Yang selalu kita dengar apa dia? Nabi selalu tahan perut dengan sahabat-sahabat sebab lapar. Kita selalu dengar yang tu. Sedangkan yang tu berlaku pada awal dakwah Nabi SAW dan awal hijrah Nabi SAW ke Madinah. Masuk tahun ke-6, masuk tahun ke-7, sahabat-sahabat berada di Madinah, Nabi mula ingatkan kepada para sahabat untuk berhati-hati dengan dunia. Kenapa kena berhati-hati dengan dunia? Sebab pada waktu tu Nabi dan para sahabat adalah orang kaya. Ramai sahabat yang berhijrah sehelai sepinggang akhirnya jadi orang kaya. Nabi suruh berhati-hati dengan dunia. Jadi tuan-puan, saya nak sebut panjang pula. Keajaiban pertama yang akan muncul bila kita menabung ialah mindset kita akan tukar jadi macam mindset orang kaya. Yang kedua, apa akan berlaku tuan-puan? Yang kedua, kita akan mula lebih bersemangat untuk menabung. Sebab kita dah ada target. Bila kita start menabung, kita akan ada target. Kita ada target untuk cukupkan tabungan kecemasan. Kita ada target bagi anak-anak muda yang belum berkahwin. Mesti ada target nak kahwin. Bila ada target nak kahwin, dia akan jadi semangat. Nak menabung, nak menyimpan. Macam tu lah juga orang dah kahwin kat sini. Dulu semangat dulu menabung sebab nak kahwin.
Bagi yang dah berkahwin, nak ada rumah pertama, dia jadi makin bersemangat menabung sebab untuk dapatkan rumah pertama. Bagi yang dah ada anak, dia akan mula start menabung untuk pendidikan anak-anak. Yang belum pernah pergi tengok Kaabah, yang belum pernah ziarah Nabi SAW, dia akan rasa bersemangat nak menabung sebab nak pergi umrah, nak pergi haji. Kita akan jadi lebih bersemangat untuk menabung bila kita dah ada target. Yang ketiga tuan-puan, kita akan jadi lebih berkira-kira untuk belanja. Bukan berkira tak hidup masih, tapi berkira-kira. Setiap kali nak belanja, kita akan fikir 2 kali. Patut tak aku beli barang ni? Kalau tak ada barang ni, okey tak hidup aku? Kita berkira-kira. Sebab apa? Kita ada target. Kita nak cukup nak tabung dengan cepat tadi. Yang keempat tuan-puan, apa yang akan berlaku bila kita menabung? Bila kita menabung, kita akan benci hutang. Kita tak suka buat hutang. Sebab bila kita start buat hutang, kita akan habiskan sebahagian duit kita untuk bayar hutang. Padahal duit itu sepatutnya boleh menabung. Dan kita boleh capai target tabungan kita dengan cepat. Ada orang tuan-puan, dia beli kereta baru sedangkan kereta dia masih lagi okey. Bila beli kereta baru, kita akan menghabiskan sekurang-kurangnya 1,000 setiap bulan untuk kereta sahaja. Walaupun kita beli kereta yang biasa-biasa. Tapi doktor, saya bayar kereta tu 500, 600, 700 je sebulan. Ya, sebulan bayar ke bank 500, 600, 700. Tapi kira tak sekali takaful kereta tu. Kira tak sekali rock tax kereta tu. Kira tak sekali kalau rosak ke apa, nak kena bayar. Jadi bila kira-kira betul-betul, rupa-rupanya kalau beli kereta baru, kita akan kehilangan RM1,000 setiap bulan untuk menabung. Jadi kita tak suka hutang bila kita start menabung. Dan yang terakhir tuan-puan, kita akan jadi lebih kreatif untuk tambah tabungan. Kita akan mula berfikir, apa ekstra kerja yang aku boleh buat untuk dapatkan ekstra income, untuk cepat-cepat capai tabungan untuk kahwin, untuk cepat-cepat capai tabungan untuk pergi haji, pergi umrah, untuk cepat-cepat capai tabungan untuk ada rumah pertama. Mulalah orang lelaki mungkin bawa Grab, orang lelaki mungkinlah siapa-siapa yang bekerja mungkin buat OT. Kita akan jadi lebih kreatif. Itu keajaiban yang akan berlaku bila kita mula menabung. Tuan-puan, saya nak share pengalaman saya sendiri dengan tuan-puan. Saya cakap ni, saya datang bagi seminar ni sebab saya nak kongsikan. Saya dah dapat keajaiban-keajaiban ataupun manfaat-manfaat bila menabung. Jadi saya nak share dengan tuan-puan. Mudah-mudahan bila saya share dengan tuan-puan, tuan-puan buat, tuan-puan dapat juga manfaat. Mudah-mudahan saya dapat pahala daripada situ. Jadi tuan-puan, saya mula menabung, saya cerita tadi daripada tahun 2015. Saya start simpan emas di bawah bimbingan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq. Jadi bila dah start menabung ni, tambah pula pada waktu itu saya dah berkahwin. Saya kahwin masa tahun ke-5 pengajian, masuk tahun ke-6 final year saya dah dapat anak pertama. Jadi pada waktu itu, kita mula membaca buku-buku kewangan. Sebab kita nak mula bina family, kita nak pastikan kewangan kita teratur. Jadi saya mula baca buku kewangan, Tuan Zul sebut. Guru-guru kewangan lain, dia sebut benda yang sama. Dia sebut kena ada tabungan dan hidup di bawah paras kemampuan. Supaya boleh menabung. Jadi pada waktu itu, saya dan isteri kita bincang. Kena bincang sama-sama bab kewangan rumah ni. Tak boleh seorang-seorang. Kena sama-sama bincang. Jadi kami decide pada waktu itu, walaupun dua-dua kerja sebagai doktor. Saya doktor dan isteri pun doktor pada waktu itu. Kami hidup di Johor Bahru. Jadi kami bincang, akhir sekali kami putuskan hidup di bawah paras kemampuan. Duduk, walaupun dua-dua kerja doktor, duduk rumah flat tingkat 3. Tuan-puan, habis kerja biasa, tengah malam pukul 10, pukul 11, balik rumah, nak parking, tak jumpa parking. Kereta penuh. Akhir sekali terpaksa parking jauh daripada rumah. Tapi tak apa, sabar dulu. Naik tingkat 3, awal pagi turun bawa baby, nak hantar rumah pengasuh. Itu pada waktu tu. Kami beli kereta second hand sebab tak nak berhutang. Tak apalah, orang tengok doktor pakai kereta second hand apa ni. Tak apa, hidup kita pilih. Tuan-puan, kami hidup pada waktu tu walaupun dua-dua gaji doktor, kami hidup seolah-olah satu gaji. Gaji yang lain fokus menabung. Beli emas, guru saya sebut beli hartanah, convert simpanan kepada
harta yang menghasilkan positif cash flow. Kami beli beberapa buah rumah lelong, ada rumah subsale. Beli rumah, sewakan. Habis 2 tahun kami kerja dekat sana tuan-puan, kami diuji dengan satu ujian yang besar. Apa dia tuan-puan? Waktu tu kami dah ada 2 orang anak. Habis latihan sebagai seorang doktor, saya diperintahkan kena penempatan ke Negeri Sembilan. Isteri saya dapat penempatan dekat negeri yang lain. Tuan-puan bayangkan, ada anak 2 orang yang masih kecil, hidup sama, hospital yang sama tu pun kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tak jumpa. Pernah kami jumpa hanya apa? Untuk pas kunci kereta je. Sebab seorang kerja siang, seorang kerja malam. Ini kan pula kalau kerja berlainan negeri. Bila nak jumpa? Anak-anak macam mana? Anak-anak membesar, tak tengok ayah dia, tak tengok mak dia, macam mana tuan-tuan? Jadi kami tak boleh terima benda tu. Jadi kami bincang. Isteri saya ambil pilihan untuk berhenti kerja. Untuk berhenti kerja. Tuan-tuan bayangkan. Dia buat pilihan. Tapi yang putuskan nak terima ke tak tu saya. Jadi, tuan-puan bayangkan, kalau kita orang lelaki, sebagai ketua keluarga, kalaulah daripada mula kami bekerja, kami tarah semua, dapat income, belanja semua. Dapat income, belanja semua. Tuan-puan rasa senang tak nak buat keputusan kalau isteri cakap nak berhenti? Susah. Komitmen banyak. Belanja tiap bulan banyak. Tapi disebabkan pada waktu tu, Alhamdulillah, kami dah belanja, dah biasa hidup dengan satu gaji. Bila isteri putuskan untuk nak berhenti kerja, saya boleh terima dan saya reda. Dan seronok tuan-puan. Balik rumah tengok isteri ada dekat rumah, anak-anak ada dekat rumah, kita keluar bekerja pun rasa lapar. Jadi keajaiban pertama yang berlaku dalam keluarga kami ialah bila isteri putuskan untuk berhenti kerja, kami tak ada masalah. Sebab tabungan dah ada dan kami hidup macam seolah-olah ada satu gaji. Hidup di bawah paras kemampuan. Yang kedua tuan-puan, bila kami pindah ke Seremban, kami ada satu cita-cita untuk, yelah dah 2 tahun lebih hidup dekat rumah flat tingkat 3. Jadi kami putuskan pada waktu tu nak cari rumah landed pula. Nak duduk rumah landed. Dan kami pilih untuk rumah yang dekat dengan masjid. Sebab kami rasa untuk kebaikan anak-anak tengah nak membesar, kami perlukan environment yang baik. Dan kami rasakan rumah yang dekat dengan masjid mudahkan untuk dia dapat environment yang baik. Dapat kawan-kawan yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang baik. Jadi kami pusing dekat Seremban tu, beberapa taman perumahan yang ada masjid. Kami jumpa satu taman perumahan ni, Alhamdulillah ada satu rumah nak jual. Kami cari rumah yang dekat dengan masjid. Tapi rumah yang kami jumpa tu, bukan dekat dengan masjid. Sebelah masjid. Buka pintu belakang, nampak pagar masjid. Jadi pada waktu itu tuan rumah nak jual cepat. Dan ada beberapa orang yang berminat. Sebab rumah dekat tengah-tengah bandar Seremban, dekat dengan hospital, sebelah masjid. Jadi waktu tu ejen bagi tahu siapa yang lock cepat rumah tu, bayar deposit cepat, dia dapat. Kami waktu tu baru kerja 2 tahun. Cash tak ada. Tapi Alhamdulillah menabung guna emas. Jadi bila menabung dengan emas, pada waktu tu saya derhaka dengan guru saya. Guru saya sebut kalau dah capai objektif jual je emas tu. Tapi bila simpan emas ni tuan-puan, susah nak jual. Sayang. Jadi bila sayang, kita derhaka lah sikit. Saya masuk arwah ni je. Nak dapatkan cash tu lock untuk deposit rumah. Alhamdulillah kami berjaya dapatkan rumah yang kami idam-idamkan. Dan tuan-puan, keajaiban ketiga berlaku. Kami dapat rumah. Kemudian beberapa bulan duduk dekat rumah tu, masjid pula offer untuk jadi imam masjid. Alhamdulillah, seolah-olah pada waktu tu, sampailah sekarang, kami duduk rumah tu percuma. Kenapa percuma? Masjid bagi allowance. Allowance tu bayar rumah. Jadi semua Alhamdulillah manfaat, kelebihan yang kami dapat tu bermula dengan kami menabung. Jadi tuan-puan, banyak lagi benda lain yang saya rasa keajaiban berlaku dalam hidup kami. Dan saya yakin speaker-speaker lepas ni pun akan kongsikan perkara-perkara kelebihan yang mereka dapat bila mereka menabung. Dan saya yakin tuan-puan pun akan rasakan perkara yang sama bila tuan-puan mula konsisten menabung. Tuan-puan, public goal bagi pada kita 3 kelebihan yang tak ada dekat luar.
Apa dia tuan-puan? Pertama, bila tuan-puan menabung dengan public gold, simpan emas dengan public gold, pertama tuan-puan dapat ilmu. Kalau tuan-puan nak beli emas boleh, pergi dekat luar sana, pergi je mana-mana kedai emas boleh. Tapi tuan-puan takkan jumpa yang ada orang nak bimbing tuan-puan untuk simpan dengan cara yang betul. Tuan-puan tak ada, pergi situ nak tanya banyak-banyak, tak boleh. Tuan-puan hanya boleh jual beli sahaja. Public gold lah satu-satunya syarikat daripada tahun 2008 sampai sekarang konsisten mengajar masyarakat, buat seminar, buat live, keluarkan buku, keluarkan e-book dan macam-macam untuk pastikan masyarakat jadi pandai. Pertama, bila simpan dengan public gold, tuan-puan akan dapat ilmu. Yang kedua, tuan-puan akan dapat apa dia? Tuan-puan dapat menabung dengan cara yang sangat mudah. Kita ada gap sekarang. Tuan-puan dengan RM100 pun, tuan-puan dah boleh start simpan emas. Dan sekarang ni, kalau takut terlupa, tuan-puan boleh buat gap auto debit. Nak simpan serendah RM100 sebulan, tuan-puan boleh simpan guna gap auto debit. Tuan-puan akan auto menabung setiap bulan, konsisten menabung setiap bulan, dan akan jadi auto makin kaya setiap bulan. Yang ketiga tuan-puan, public gold sediakan peluang untuk tuan-puan tambah pendapatan dengan public gold. Caranya macam mana? Sertai dealership yang disediakan oleh public gold. Tuan-puan, bagi tuan-puan yang dah menabung emas, tuan-puan dah rasa kelebihan simpan emas, harta makin bertambah, tabungan makin bertambah, hutang makin berkurang, tuan-puan jangan selfish. Jangan pentingkan diri. Tuan-puan ajar pula pada orang lain. Bila tuan-puan ajar pada orang lain start simpan emas dengan public gold akan bayar royalty kepada tuan-puan. Dia akan bagi insentif kepada tuan-puan. Jadi tuan-puan, lagi ramai orang yang tuan-puan berjaya pandaikan, lagi ramai orang yang tuan-puan berjaya bantu dia jadi lebih kaya, tuan-puan akan jadi lebih kaya juga, insya-Allah. Jadi tuan-puan, untuk last saya nak kongsi dengan tuan-puan, bagi siapa yang dah menabung dengan public gold, dah dapat manfaat daripada tabungan, tuan-puan cuba explore bisnes dengan public gold. Jadi dealer public gold. Pertama tuan-puan, tak ada apa-apa risiko. Tuan-puan hanya perlu beli mengikut promosi yang public gold sediakan untuk jadi dealer, dan emas tu semua tuan-puan dapat. Dan tuan-puan dapat buat bisnes dengan public gold. Tak ada modal pun. Yang kedua tuan-puan, tuan-puan takkan rasa bersalah bila ajak orang simpan emas. Saya tak pernah rasa bersalah tuan-puan. Sebab saya tahu bila saya ajak orang simpan emas, saya ajar dia simpan emas, saya sebenarnya tengah ajar dia untuk simpan duit. Ramai penyimpan emas saya, lepas 2-3 tahun dia simpan emas, dia cari saya balik, dia ucapkan terima kasih sebab pernah ajar dia simpan emas, dia dah ada simpanan yang banyak. Yang ketiga tuan-puan, apa dia? Tuan-puan boleh jalankan sepenuhnya secara online. 90% saya ada customer sekitar dalam 1,300 lebih tuan-puan yang direct dengan saya. Saya tak pernah jumpa pun. Mungkin saya pernah jumpa dalam tak sampai 100 orang pun. Baki lagi 90% lain saya tak pernah jumpa. Sebab apa? Sebab kita buat bisnes secara online. Dan bisnes ni adalah bisnes yang paling mudah bagi orang yang sibuk. Saya dah bagi tahu tuan-puan awal tadi, buktinya siapa? Buktinya saya sendiri. Walaupun saya bekerja shift dekat hospital, sibuk dekat hospital, saya juga imam masjid. Saya terlibat menguruskan banyak sekolah-sekolah dengan tim saya, dan saya juga lead satu sekolah tu, memang saya orang nombor 1 dekat situ. Saya terlibat juga dengan beberapa buah NGO. Secara logiknya saya orang paling tak logik nak buat bisnes. Tapi sebab bisnes ni bisnes yang paling mudah bagi orang yang sibuk, alhamdulillah saya dapat bangunkan bisnes saya sendiri. Dan income ni boleh diwarisi tuan-puan. Kami ada seorang sahabat yang telah pergi meninggalkan kami tahun lepas bulan 9, almarhum Tuan Muda Rahman. Ada sebuah buku dikeluarkan mengenangkan Tuan Muda Abdul Rahman. Dia bangunkan bisnes, bila dia tak ada, dia meninggal dunia, bisnes tu diwariskan kepada mak. Hari ini mak dia dapat tak kurang 7,000 ke 8,000 setiap bulan disebabkan bisnes yang dimenangkan oleh almarhum Tuan Muda Rahman. Jadi tuan-puan, income boleh diwariskan. Jadi macam mana nak berjaya dengan bisnes public gold? Kami, J100 dan 5G, kami sediakan peluang training untuk tuan-puan datang belajar dengan achievers yang dah berjaya.
Mega ajar semua rahsia pada tuan-puan. Tuan-puan cuma perlu buat sahaja dan ajar pada orang lain. Tapi kalau tuan-puan rasa nak hadir training, nak datang training itu satu masalah yang besar, tak apa. Tuan-puan fokus kepada menyimpan dulu. Simpan emas dapatkan manfaat daripada situ. Tapi siapa yang boleh mampu untuk attend training, kemudian ajar pada orang lain, tuan-puan, saya nasihatkan, saya recommend dan saya galakkan tuan-puan upgrade jadi dealer public gold dan kita sama-sama berjuang untuk pandaikan masyarakat. InsyaAllah. Jadi saya kira itu sahaja perkongsian saya pada malam ni. Kalau ada sebarang soalan, tuan-puan boleh tanya selepas ni. Saya doakan tuan-puan semua akan berjaya dengan simpanan emas. Tuan-puan ada tabungan yang kukuh, hutang akan berkurangan dan tuan-puan akan capai financial freedom bersama-sama dengan public gold. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya rasa yang datang ini memang ukuran konsen dari orang-orang banyak. Bagaimana dia seorang polisi panjang kecemasan trauma dan satu yang trauma drama yang saya suka menceritakan macam mana kehidupan kita walaupun sibuk macam mana kalau itu boleh emosi lagi cara untuk mengaku. Saya tak sekarang sebab kita ada dua orang yang kedua kita menceritakan Doktor ingat, itu Doktor Fahmi yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat dengar banyak perkongsian ilmu daripada Dr. Oman. Dia datang jauh daripada Seremban lah. Okey, saya sebagai co-speaker hari ini dia moderator bagi masa 5 minit je untuk berkongsi sharing tentang macam mana saya bermula dengan tabungan emas. Okey, saya ni bermula dengan emas pada tahun 2015 lah. 2015 ni waktu tu saya baru tahu tentang emas ilmu emas yang betul. Saya sebenarnya tahu dah tentang emas ni sebab ayah mertua saya ni seorang dia ada kedai emas dekat area kampung Cina tu. Tapi disebabkan saya tak ada ilmu tentang emas waktu tu, saya hanya tengok emas ni macam saham ni lah, macam beli harga rendah, jual harga tinggi. Walhal kita ada duit. Walhal kita ada duit tapi kita tak beli emas sebab kita tak ada ilmu. Sebab tu guru saya bagi tahu ada dua je golongan orang yang tak beli emas ni. Satunya sebab tak ada ilmu, satu lagi sebab tak ada duit. Itu je dua sebab tu. Once kita ada ilmu, kita akan beli emas. Kita akan simpan emas. Dan waktu tu saya baru bekerja lah. 3 tahun bekerja sebagai doktor pelatih dekat Hospital Besar Kota Terengganu. Tahun 2012 sampai tahun 2014. Dan waktu tu berlaku gelombang skim cepat kaya yang sangat besar pada tahun tu. Gelombang kedua lah kalau ikutkan. Iaitu skim Tok Belagak. Siapa pernah dengar skim Tok Belagak? Kan? Mesti ada yang pernah dengar, pernah tahu tentang tu. Di mana ramailah kawan-kawan saya, even saya pun hampir termasuk lah. Tapi alhamdulillah lah tak terkena. Ramailah kawan-kawan saya terkena skim emas Tok Belagak waktu tu. Dia skim dia macam kita beli emas tapi tak dapat emas. Dilaburkan balik emas kita tu, nanti kita dapat dividen setiap bulan, setiap 2 minggu, setiap bulan, kita dapat dividen daripada situ. Bermula daripada situlah saya terjumpa blog guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Saya tak ingat dah terjumpa macam mana. Saya tanya orang ke macam mana, dia bagi tahu baca blog ni. muhammadZulkiflisyafi'i.com. Dekat situlah saya baca artikel tentang guru saya. Ada satu benda yang paling penting bila saya baca artikel guru saya tu adalah bila nak beli emas ni pastikan dapat emas. Ini satu tagline yang dah lama tapi benda ni sangat berguna sampai sekarang pun. Itu beli emas dapat emas. Dan waktu tu saya sebenarnya ada terjoin juga untuk Belagak ni sebenarnya.
Okay, waktu saya tak ada ilmu lah. Saya tengok kawan-kawan saya dapat dividen bukan sikit-sikit. Tengoklah dalam akaun berapa ribu semua tu kan. Jadi kita tak ada ilmu waktu tu, kita pun terpedaya lah. Okay, tapi alhamdulillah waktu tu bila saya baca blog guru saya tu, dia kata beli emas dapat emas. Saya minta kepada dealer yang suruh saya masuk tu lah, emas fizikal. Dia boleh pilih dulu. Sama ada kita nak dapatkan emas fizikal ataupun kita boleh biarkan pengelola tu laburkan emas kita. Jadi saya dapat emas fizikal tu lah. Tak terkena lah dapat emas fizikal. Okay. Alright. Dan sebenarnya dealer tu pun daripada public gold. Dealer yang saya masuk tu. Sebab waktu tu ramai dealer public gold, dia memang terjoin skim cepat kaya. Itu sebab waktu tu harga emas ni macam statik je. Statik, tak naik harga emas. Menyebabkan banyak keluar skim-skim cepat kaya yang untuk menarik orang untuk labur emas lah. Okay. Lepas tu saya mula belajar daripada blog guru saya, Tuan Zikri Syafi'i, tentang emas, dan saya terbaca juga satu artikel kat situ adalah emas ni dia boleh jadikan sebagai forgotten saving. Okay, forgotten saving ni saya first time dengar forgotten saving waktu tu. Tak pernah dengar pun tentang simpanan untuk dilupakan. Macam mana emas ni boleh jadikan sebagai simpanan untuk dilupakan. Dan waktu tu saya bekerja dah 3 tahun tapi simpanan tak lekat tuan-puan. Nampak ada duit je belanja, okay, tak lekat. Jadi saya dah mula, waktu tu saya mula simpan emas. Setiap kali saya dapat gaji, saya akan menabung emas dulu. Selebihnya baru belanja. Tapi saya waktu tu tak register lagi sebagai dealer sebagai customer public gold. Tahun 2015 saya tak register lagi sebagai dealer public gold, customer public gold. Sebab waktu tu public gold waktu tu dia tengah buat kerjasama dengan kedai emas. Mungkin dia baru nak naik kan, dia buat kerjasama dengan emas. Maksudnya ayah mertua saya tu jadi orang tengah lah. Siapa nak beli gold bar Dina dan pergi kat kedai emas, dia boleh beli public gold lah. Tapi saya belilah emas public gold tu, cuma bukan sebagai, tak ada biji gold. Dari situlah saya start menabung, tambah ilmu emas. Dan bila kita belajar ilmu emas ni, ilmu emas tak habis tuan-puan. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Dan salah satunya emas ni dia bagi kuasa beli duit kita tu lah. Sebab emas ni dia nilai dia semakin naik, dia mengekalkan kuasa beli duit kita tu. Dan akhir sekali kita apa-apa pun kita nak tukar kepada emas. Sebab tu kalau kita faham tentang ilmu emas, inflasi, kuasa beli duit kita semakin jatuh, kita takut nak simpan duit banyak-banyak dalam akaun bank kita. Okay? Jadi saya mula menabung emas. Alhamdulillah saya kumpul emas. Saya dari hujung tahun 2016 saya resign sebagai doktor. Sebab saya aim tak nak kerja kat hospital. Sebab saya tengok dah ada spesialis kerja kena ongkol lah kan. Saya tak nak macam tu. Okay. Jadi saya aim nak, waktu tu tak jumpa lagi lah dengan bisnes public gold, saya aim nak buka klinik lah. Saya resign, kerja pindah kat Bangi, kerja sebagai locum lah, maknanya locum freelance, kerja dekat klinik-klinik tertentu, tengok macam mana dia punya operation semua. Okay. Tahun 2018 tu saya balik-balik buka klinik lah dekat Mane ni. Siapa yang pernah duduk Mane ni mesti dengar klinik Sihat Sokmo. Okay. Tahun 2018 saya buka klinik tu sebab mak mertua saya dia nampak satu bangunan yang kosong kan. Dia suruh balik lah buka klinik. Okay. Alhamdulillah waktu tahun 2018 saya buka klinik tu, saya tak buat hutang apa-apa pun. Alhamdulillah dengan simpanan yang ada ni. Dengan emas ni ada simpanan sikit-sikit emas, betul ada simpanan sikit-sikit. Saya boleh buka klinik waktu tu. Buka klinik bukan sikit-sikit tuan-puan. Kalau modal waktu tu 300,000 nak, at least kena ada 300,000. Tapi alhamdulillah lah, dengan simpanan emas tu saya dapat buka klinik sampai ke hari ni lah. Klinik tu ada. Okay. Dan okay, itu antara kelebihan kita menabung emas. Kita boleh jadikan sebagai modal bisnes. Duit kita tak bocor kan. Kita boleh tukar kita punya emas tu kepada aset yang lebih baik, iaitu bisnes. Okay. Okay. Kemudian saya menabung macam biasa lah. Saya menabung emas ni, saya tak ada matlamat nak kumpul untuk dana haji ke dana pendidikan. Kita just asal duit jadi emas je. Sebab kita tahu kan duit tu semakin lama semakin gila, dia semakin jatuh kan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kumpul emas. Dan tahun 2020 waktu COVID saya tengok saya start jadi dealer. Waktu tu 2018 tu dah upgrade jadi dealer tapi tak aktif. Tahun 2020 saya start aktif jadi dealer lah. Sebab waktu tu kita tengok harga emas naik satu.
Satu lagi tengok, waktu tu ramai yang kena buang kerja, tapi saya tengok ramai juga orang yang beratur dekat arah Nur tu jual emas. Kan waktu tu kan, waktu zaman Covid kan, dia pajak emas dia kan. Maksudnya emas ni dia boleh jadi sebagai backup lah kepada keuangan kita. Jadi bila kita dah dapat manfaat tu, kita sampaikanlah ilmu tentang emas. Buatlah macam dealer sampai sekarang lah, alhamdulillah aktif jadi dealer, ajar orang menabung emas, okey. Dan alhamdulillah saya dapat di bisnes public gold sangat mudah. Okey, bisnes public gold sangat mudah ni sebab saya dah buka bisnes klinik ni tahun 2018 sampai 2024, dah dekat 6 tahun dah. Okey, tak mudah tuan-puan nak buat bisnes fizikal. Untuk buka bisnes fizikal, dan tuan-puan kena ada staff, operation setiap bulan, kena pastikan cukup maintain, semua tu tak mudah tuan-puan. Tuan-puan, kalau bagi saya, nasihat saya, kalau tuan-puan nak buat bisnes, saya nasihat tuan-puan yang memang dah menabung emas, okey, tapi nak buat bisnes, tuan-puan explore bisnes public gold tuan-puan. Sangat mudah tuan-puan, sebab tuan-puan akan rugi dengan bisnes public gold. Sebab apa tuan-puan? Sebab bila tuan-puan jadi dealer, tuan-puan hanya beli emas. Beli emas tu, tuan-puan, emas tu untuk tuan-puan. Tak ada modal pun. Sama ada tuan-puan untung besar, untung kecil. Kalau buat cepat, untung besar. Kalau buat santai-santai, untung kecil. Tak ada apa tu? Tak ada modal lah, tak ada modal, dan saya tak perlu makan stok, tak perlu sewa kedai dan sebagainya. Okey? Dan disebabkan itulah saya sangat sarankanlah kepada tuan-puan yang memang dah menabung emas, dah dapat manfaat emas. Emas ni dah mengubah kewangan tuan-puan untuk menabung dalam bentuk untuk explore lah bisnes public gold ni. Okey? Dan lagi satu juga, guru saya selalu pesan lah, kita buat bisnes ni waktu kita tak perlukan bisnes tersebut. Okey, maksudnya kerja kita ni bukan milik kita sepenuhnya. Bukan milik kita. Dalam satu masa kita mungkin diberhentikan ataupun kena diberhentikan, ataupun kita dah tak mampu nak bekerja. Okey? Jadi kerja kita bukan milik kita, jadi kita kena cari jalan macam mana untuk membina multiple source of income lah. Salah satunya passive income. Okey? Sebab saya tengoklah ada banyak kes. Banyak kes di mana ada satu kes tu di mana dia dah pasangan suami isteri. Suami dia ni orang kaya lah. Orang kaya lah. Pasangan suami isteri ni dia ada satu hari berlaku pergaduhan, dah kahwin 10 tahun tapi bercerai. Bercerai menyebabkan isteri dia tu kena bayar rumah yang dia duduk tu, nak maintain sekali 6,000 sebulan tuan-puan. Waktu tu dia tak ada kerja. Dia dah umur dah 40-an, 50-an, tak ada kerja lah tuan-puan. Jadi dia terpaksa lah lelong rumah tersebut. Terpaksa lah duduk rumah anak-anak dia. Sebab dia tak ada source lain. Dia tak ada source lain, income lain tak ada. Dan sebab tu, bila saya tengok kes macam ni, saya dapati kita semua kena ada satu income, iaitu passive income. Passive income ni macam public gold. Income passive income ni dia bukan benda yang dia ambil masa sikit untuk kita bina. Kita bagilah masa 3 tahun untuk kita bina passive income ni. Okay? InsyaAllah nanti lepas tu kita akan menikmatilah passive income tu. Okay? Anything happen, kita ada pilihan. Saya baca satu buku tu, Psychology of Money. Dia beritahu satu kekayaan ni adalah kekayaan yang paling tinggi dalam tu. Dia kata kita boleh buat apa yang kita mahu, kita boleh bergaul dengan siapa yang kita nak, dan kita boleh, ada satu ayat tu, tapi dia bagi tahu kekayaan sebenar adalah kebebasan. Kita boleh kawal masa kita. Okey, dia bagi contoh dalam tu. Dia bagi contoh satu-satunya, kalau tuan-puan ada tabungan 6 bulan gaji kecemasan, dia bagi tahu dalam tu. Kalau tuan-puan ada tabungan 6 bulan gaji kecemasan, kalau berlaku apa-apa kepada tuan-puan, kena berhenti kerja, tuan-puan boleh relax dulu untuk cari kerja yang lebih bagus. Tak perlu terdesak untuk dapatkan kerja terus. Okey, patutnya sebab kita ada masa untuk ada 6 bulan gaji, kita ada masa untuk kita survive 6 bulan tu. Jadi kita tak terdesak untuk cari kerja terus. Salah satulah dia bagi tahu. Jadi kekayaan ni bukan tentang gaji besar, gaji kecil. Kalau Tuan Muhammad Syafi'i, guru saya bagi tahu, kekayaan ni adalah berapa lama kita boleh bertahan waktu kita tak ada gaji, tak ada pendapatan. Itu yang paling penting sekali lah. Okey, itu
antara perkongsian saya lah pada hari ini, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan yang join seminar kaya dengan emas ni. Okey, untuk sebenarnya tiap bulan insya-Allah lah kita akan buat seminar kaya dengan emas macam ni. Kita akan jemput speaker-speaker yang lain berbawah G100 dan 5G. Sebab sebab emas bukan emas yang menjadikan kita kaya, tapi ilmu. Okey, kita tak nak lagi, kita tak nak tuan-puan menabung emas tapi tak jadi kaya dengan emas. Alang-alang dah menabung emas, biar kaya dengan emas. Okey, alright, itu saja dari perkongsian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan dua speaker, iaitu Bukhari ialah doktor. Dan seterusnya kita akan mendengar perkongsian daripada Limun. Tidak boleh banyak orang. Dia masih lagi belajar dan insyaAllah dia kata lepas ni kalau dah belajar dia akan buat full-time work. So orangnya masih sikit, saya sikit. Dan saya pun kenal dia masa buat pada tu pun kat sini. Dan masa tu saya kenal dia buat konten kat sini. So saya kata buat Rodrigo ni kita tak punya produk, cuma memberi info secara online. So saya jumpa dia masa tu dia tengah buat konten kat sini. Masa tu dia kata saya dah dalam 5 orang dia dan so selepas habis tahu saya kenal dia, sekali dia present master ni founder master juga. So saya mempersilakan Tuan Amirza untuk memberi perkongsian seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, yang pertama sekali terima kasih moderator Dr. Luqman, Dr. Fahmi, Puan Aini, Kak Syafiqah dan tuan-puan yang hadir malam ni pada seminar Kaya dengan Emas. Okey, malam ni tuan-puan, saya nak cerita kat tuan-puan pengalaman saya mula simpan emas. Saya mula simpan emas tahun 2021. Masa tu kawan baik saya sendiri kenalkan saya dengan Public Gold. Jadi selalu saya cerita, saya cakap kawan baik saya, dia tak ada. Tapi hari ni dia ada tuan-puan. Dan masa tu saya baru habis diploma. Kawan saya ni dikenalkan dengan emas. Sebelum ni, saya ingat emas ni emas perhiasan yang perempuan selalu pakai tu kan. Rantai, gelang, cincin dan sebagainya. Tapi saya tak tahu pun emas ni dia ada dalam bentuk dinar dan juga gold bar. Yang mana kita boleh buat sebagai simpanan dan juga pelaburan. Jadi tuan-puan, kawan baik saya ni dikenalkan dengan Tuan Azam Amiri. Saya punya producer lah. Okey. Dan masa tu tuan-puan, saya bermula simpan emas. Tahun 2021 tu, 1 gram RM260. Hari ni berapa tuan-puan 1 gram? RM405. Dan saya bermula simpan emas. Item pertama saya adalah item 10 gram. Harga dia RM2,600. Hari ni berapa 10 gram yang sama? RM4,000 lebih kan? Jadi tuan-puan boleh nampak kenaikan harga emas tersebut. Dan saya nak cakap dekat tuan-puan, 10 gram pertama yang saya simpan, saya tak jual lagi 10 gram yang pertama tu. Siapa yang dah mula simpan emas tapi dia tak pernah jual lagi emas pertama yang disimpan? Cuba angkat tangan. Ada tak? Okey, ramai. Okey, baik. Jadi tuan-puan, itu adalah kelebihan bila kita menyimpan dalam bentuk emas. Kita sayang nak jual kalau bukan kecemasan, kalau bukan terdesak dan sebagainya. Penyimpan emas yang berilmu ni, dia akan jual emas pada 3 keadaan. Yang pertama, bila dah capai matlamat. Macam Dr. Luqman tadi kan, nak beli rumah. Ataupun tuan-puan yang anak muda, yang belum berkahwin, nak buat sebagai dana perkahwinan. Tuan-puan kumpul 50 gram selama 2 tahun. Cukup 50 gram, dalam tempoh 2 tahun tu, boleh jual untuk capai matlamat dalam simpanan. Yang kedua, bila ada yang lagi baik daripada emas. Contohnya, sebagai contoh, saya bagi contoh dekat tuan-puan, ada penyimpan emas dekat Public Gold ni, Tuan Bashir Mansur. Dijual 531 gram emas untuk dia buat 2 buah rumah sewa yang bagi passive income dekat dia. At least RM1,000 sebulan. Itu yang kedua lah. Dan yang ketiga,
bila berlaku kecemasan. Contohnya macam tadi Dr. Luqman cerita, kita dibuang kerja. Kita ada simpanan emas. Bila kita susah, kita tak susahkan orang lain. Okey. Dan yang kedua, apa kesan bila saya kenal emas ni? Saya perasan kewangan saya bertambah dengan lebih baik. Sebelum saya kenal emas, saya ni boros berbelanja. Ada duit je, asyik nak berbelanja. Asyik nak habiskan duit tersebut. Memang emosi kita kepada duit, kita nak berbelanja kan? Kita nak habiskan duit tersebut. Tapi emosi kita kepada emas, kita suka nak menyimpan. Duit ni tuan-tuan, kalau ada RM100, kita bagi dekat budak. Mesti habis kan? Budak pun tahu nak berbelanja. Tapi kalau nak menyimpan, memang kena diajar. Memang kita kena paksa diri kita untuk kita menyimpan. Okey, kata Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, asas untuk kita membina kekayaan ni adalah dengan kita menyimpan. Kalau tuan-puan tak boleh nak menyimpan, kalau tuan-puan nak jadi kaya, kena menyimpan. Bukan kita pergi melabur. Ada duit sikit, pergi melabur. Melabur ni tuan-puan untuk orang yang ada duit lebih. Yang dia tak kisah pun, kalau duit tu lebur. Okey, itu pelaburan. Kalau tuan-puan tak ada duit, kena menyimpan. Walaupun sikit. Okey, jadi untuk tuan-puan yang susah nak menyimpan, macam saya kan, boros, boleh tukar kepada simpanan dalam bentuk emas. Sebab kalau kita tengok hari ni, macam Dr. Luqman kata tadi, separuh rakyat Malaysia tak ada simpanan, walaupun RM1,000. Okey. Dan kalau tuan-puan kata, tuan-puan simpan korek. Kata Tuan Zul, simpan korek tu lagi baik daripada kita tak menyimpan. Sebab bila kita korek ni, kita korek dengan rasa bersalah. Bukan kita, dan kita akan ganti balik simpanan yang kita korek tu. Okey, dan yang kedua, bila saya kenal emas ni, saya banyak belajar ilmu tentang kewangan, ilmu tentang membina kekayaan. Ilmu membina kekayaan ni tuan-tuan tak diajar di sekolah, tak diajar di universiti, bahkan tak diajar di tempat kerja. Kalau contoh, sekolah dan universiti ni nak kita jadi pekerja yang terbaik je. Ada tak nak pun kita nak jadi kaya, betul tak? Okey, jadi kalau kita nak kaya, kita kena belajar dengan orang yang kaya, orang yang dah proven kaya dah. Kita kena tahu apa orang berjaya tahu, kita kena buat apa orang berjaya buat, barulah kita akan dapat apa orang berjaya dapat. Kalau tuan-tuan tengok, speaker-speaker dekat depan ni, kaya-kaya ni, Dr. Luqman ni. Okey, jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kaya, tuan-tuan kena selalu join seminar-seminar macam ni. Okey? Sebab bukan emas yang menjadikan kita kaya, tetapi ilmu emas itu sendiri. Kalau tuan-tuan tengok, ada orang yang simpan emas, dia kata rugi. Ada orang yang simpan emas, dia kaya. Dia dapat untung. Beza dia adalah dengan ilmu lah. Dengan ilmu lah yang akan mengkayakan kita. Dan yang terakhir tuan-tuan, saya nak cerita dengan tuan-tuan, perubahan hidup saya, bila saya buat bisnes public gold. Okey, macam saya, sebagai mahasiswa, saya mahasiswa dekat sini je, Universiti Sultan Zainal Abidin, Uniza Terengganu. Jadi, kalau dulu, orang kata, student boleh ke nak buat bisnes? Student boleh ke nak buat bisnes? Saya ingat, waktu kita belajar ni, kita belajar je. Tapi kata Tuan Zul, waktu kita belajar ni, kita kena asah kita punya skill. Saya ingat, kita kerja, habis kerja, kalau tak dapat kerja menganggur lah 2-3 tahun kan. Tapi Tuan Zul kata kita kena asah kita punya skill waktu kita masih lagi belajar. Dan saya tak boleh grade. Student boleh ke buat bisnes. Tapi dengan bisnes public gold ni, kita boleh buat bila-bila masa sahaja. Fleksibel. Tak kacau waktu kelas pun. Okey, contoh tuan-puan yang bekerja pun. Tak kacau waktu kelas pun tuan-puan. Okey, sekejap. Okay. Dan yang best dekat public gold ni, kita buat sekali, kita dapat berkali-kali. Bahkan kalau kita mati pun, bisnes kita boleh diwarisi. Sebagai contoh, saya ambil contoh Tuan Mudir Rahman lah. Dia dah meninggal setahun yang lepas dan income yang didapat tu diwarisi oleh mak dia sendiri. Bahkan dia dah mati pun, setahun dah tuan-puan, dapat income lagi dekat mak dia. Kita buat sekali, kita dapat berkali-kali. Dan kalau kita kerja hakiki kita ni bukan milik kita. Okey, boleh jadi kita dibuang kerja ataupun kita berhenti. Tapi kalau bisnes public gold ni adalah bisnes kita. Contoh, Dr. Luqman,
Kalau ada orang nak beli PG code dia dengan harga 1 juta, nak jual tak? Confirm takkan jual. Sebab dia tahu harga PG code dia berapa. Okey. Dan yang kedua, bila saya buat bisnes public code ni, kita dapat golden circle dalam team G100 dan juga 5G. Kalau kita kerja kan, bos ni takkan nak kita jadi macam dia. Nanti dia kena buang. Tapi kalau kita buat bisnes public code, achiever dalam public code ni nak kita jadi macam dia jadi. Dia nak sama-sama kita berjaya dengan dia. Okey, majoriti orang yang buat bisnes ni dia datang sebab duit. Majoriti lah yang buat bisnes public code ni datang sebab duit. Tapi semua orang yang stay sebab people, sebab golden circle yang ada dalam public code ni, dalam team G100 dan juga 5G. Dan yang kedua, peluang melihat dunia setiap tahun. Dalam bisnes public code ni kita ada VVIP trip. Kalau kita pergi trip dengan public goal, bawa baju dengan pasport je pun dah cukup dah. Duit belanja pun public goal bagi. Tak perlu fikir pun. Macam sebelum ni kita pergi dekat Dubai, dekat Hokkaido, dekat Switzerland. Tahun depan pergi dekat Cape Town. Okay. Jadi tuan-tuan bukan trip biasa-biasa, trip VVIP. Bila kita buat bisnes dengan public goal. Bercuti ni tuan-tuan bukan tempat mana kita pergi, tapi dengan siapa kita pergi. Ada pakar-pakar kewangan macam tadi Dr. Luqman tunjuk, Tuan Azizi Ali, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, achiever lain dalam public goal. Jadi untuk tuan-tuan yang dah tahu manfaat simpanan emas, cuba tuan-tuan explore kelebihan untuk kita jadi dealer public goal. Okay, kita buat 3 tahun, nikmati hasil 3 tahun. Okay, jadi saya situ sahaja daripada saya. Success is predictable. See you later. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Amir. Sekarang informasinya kita minta seorang ibu suri mengatakan kita dah dengar 3 speaker daripada nanti. So sekarang kita dengar daripada seorang suri mengatakan yang buat video. Kita sediakan Puan Aini Surya untuk memberi informasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebabkan kita dekat Kuala Terengganu, sebabkan kita dekat Kuala Terengganu, sana dekat Kelantan deh. Kau ada yang luar sini Ada yang luar kau? Okey, sebab banyak info kita dapat mana ni. So saya nak cerita pasal cerita saya, kerana saya bermula dengan emas ni kan. Okey, saya bermula pada tahun 2014. So kira tahun ni tahun ke-10 lah saya dalam simpanan emas ni kan. Okey, masa tu saya student final year student. Saya start simpan 24 dinar. 24 dinar ni kira 100 gram lah. Gano student boleh simpan 100 gram ni? Tekau berapa 100 gram ini? 100 gram ini kira 40,000 dah. 40,000. Tapi dulu masa saya simpan tu harga 15,000 je. Okay. Gano 15,000 tu saya boleh simpan 15,000 masa saya student. Okay, masa tu saya nak terima kasih lah kepada ibu saya. Dia ajar saya. Maksudnya bila dapat beasiswa tu, kalau ada anak-anak muda sini, biar dapat beasiswa ke PTPTN ke loan ke kan, kita simpan separuh. Contoh kan, masa tu saya dapat sosem oleh Pak Ibu lah. Lepas tu simpan 2,000, guna 2,000 je. Jadi kan sama juga, kalau orang kerja, kalau dapat gaji, kita simpan dulu, baru belanja. Jadi kan, benar bukan pasal gaji, benar pasal tabiat ataupun rutin kita. Okey? Okey, tu benar. Saya beli 24 dinar masa tu. Benarnya memang nak ambil package dealer. Benarnya memang jadi dealer. Tapi masa tu kan nak tahu, nak jadi dealer masa tu payah. Ada banyak syarat lah. Dia kena pergi tour. Saya tak boleh pergi lah masa tu sebab student care. Ada halangan sikit.
Jadi saya boleh jadi dealer ni masa tahun 2020 sebab COVID kan. Sebab COVID buat online. Jadi kan saya bolehlah buat, maksudnya boleh buat jadi dealer lah. Tapi sepanjang tahun 2014 sampai ke 2020 tu banyaklah manfaat emas yang saya boleh. Contohnya saya request Cik Abel bagi mas kahwin dalam emas juga, saya minta lagi. Okay. Lepas tu mas kahwin. Lepas tu kita orang beli deposit rumah dalam umur 24 tahun. Ada rumah pertama dah. Lepas tu beli kereta cash dengan emas juga. Okay. Dan banyak dari situ kan. Lepas tu buat bisnes. Walaupun saya tak boleh nak buat bisnes public go masa tu, saya buat bisnes lain. So, bisnes ni untung kecil-kecil lah contoh kan. Okay, ada akaun emas sikit kan. Kalau cukup 100 tu kita boleh simpan lah 0.2, 0.2. Tapi masa tu boleh lah 0.3, 0.4 kan. Sebab murah harga. Tapi dapat untung kecil-kecil dah. Contoh 20 ya ke, 30 ya ke, 15 ya pun. Kupon sikit-sikit sampai jadi 100 simpan emas. Jadi kan saya boleh kupon atau simpan emas jugalah masa saya student tu. Masa student tu saya sama master pula lepas tu kan. Kiranya tak ada alasan pun kita tak boleh nak simpan emas. Kalau ada semangat dan target betul, kita akan cari jalan kot kan nak simpan emas. Okay, tu pengalaman simpan emas saya lah. Okay. So, bila tahun 2020, benar masa tu saya buat bisnes lain. Lepas tu, saya baru boleh anak. Okay. Baru boleh anak. Okay. Bisnes bulan tu, saya boleh lah dalam sebulan tu, dalam 3-4 ribu contoh kan. Tapi, bila boleh anak ni, kita tak boleh dah nak ambil order sebelum tu. Tak boleh nak buat banyak dah. Maksudnya, bila boleh anak ni, komitmen kita ke anak tu, kita kena fokus ke anak tu kan. Jadi, saya decide untuk buat bisnes public go. Sebabnya, bila 2020 tu, dah boleh buat dah kan. Okay. Jadi, walaupun bisnes public go ni masa mula-mula tu, income tak banyak pun ratus-ratus. Tapi, gana saya boleh decide nak tinggal bisnes yang saya buat sebelum ni, ibu-ibu tu, gana saya boleh nak decide tinggal, saya nak fokus dekat bisnes public go baru boleh sikit ni. Sebab saya tahu nilai active income dengan passive income tu. Maksudnya, passive income walaupun 200-300, dia lebih tinggi nilai dia daripada 2,000-3,000 income aktif. Okay? Jadi itulah saya rasa tu saja perkongsian saya. Maksudnya kita kena tahulah beza. Walaupun kita dapat sikit, kita nilai sikit passive income tu sebenarnya banyak mana. Okay? Sama dengan kita ada aset 4-5 buah rumah lah. Okay, so masa tu, masa anak saya kecil tu, saya tak mulai kerja. Nanti anak saya besar ni, saya akan dapat 4-5 angka. Okay. So, alhamdulillah, ni 2024, ini tahun keempat saya dapat capai impian ataupun target saya tu. Alhamdulillah, dapat 4 angka ke atas lah ni kan. So, sama juga Sopan, maksudnya kita kena tahu nilai business public goal dan income walaupun kecil, tapi kita fokus passive income tu lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Aini. Cuma saya nak buat kesimpulan seminar ini lah. Yang pentingnya, walaupun kita ada rumah macam mana pun, kalau tak ada ilmu pun, kita tak apa. Cuma saya nak beritahu lah, apa-apa pun kita kena ada ilmu. So saya nak menggunakan buku mentor saya, Tuan Muhammad Siddiq. Buku ni banyak manfaat lah. Saya sarankan tuan yang mana yang ingin tahu lebih banyak ilmu. Kalau kita tak belajar, yang pentingnya kita kena membaca. Walaupun kita lihat, yang penting membaca. Sebab buku ni memang saya ada 2 buku lah. Ini buku amal tentang ketika kawan. Dan ini misi kebahutan. So, siapa yang nak tambah ilmu, saya sarankan lah, belilah buku ni. Bukan aku saya nak promote, ilmu di dalamnya memang banyak. Kita katakan, walaupun kita ada rumah macam mana, kalau tak ada ilmu, dia tidak pergi ke mana-mana. So,
Inilah kalau pergi mall ni, kalau yang mana dah ada akaun Pabigo tu, boleh tengok dah pergi mall, boleh beli. So seterusnya saya nak memberi sesi jawab. Siapa yang ada soalan mungkin kita boleh tawarkan. Kita ada speaker yang boleh jawab. Siapa yang nak tanya boleh? Buku beri ada. Ada wayang. Saya tak boleh tahu sebab apa. Kau kena explore ni, boleh tengok buku ni. Kalau saya beritahu kan, dia mau explore ni. Buku dalam video tu insyaAllah ada. Kalau dia ada nilainya. Saya pergi dalam video kalau sifat saya. Tapi orang boleh tengok sendiri. Dia bagi kompor dia bukan satu, dia ada dua. Saya pilih memang dua. Jadi yang ni memang saya baru beli lah. Saya memang simpan. Kenapa saya nak tunjuk? Yang tu memang yang ada tangan. Memang saya minta tangan pada honesty. Boleh saya tunjuk. Ini penting, kita kena orang ni. Sebab saya memang jumpa dengan orang tu, saya minta saya tanya. Bukan macam saya cakap lah. Memang saya minta tanya dengan dia. Kalau tuan-tuan nak jumpa dia, insyaAllah. Besok kita ada seminar dekat Kota Baru. Tuan-tuan boleh jumpa. Lima orang ni jangan jumpa secara direct dia. Dia tanya apa-apa dia. Esok kita ada. InsyaAllah yang dia kata begitu. Ada satu lagi. Sebelum kita nanti kita dengan masalah ada siapa lagi nak tanya? Sebelum kita buat IC ya. Ada soalan? Okey, semua dah update. Siapa yang belum scan lagi? Ada lagi yang tak scan ni? Siapa yang belum scan ni? Okey, semua dah tu. Untuk acara seterusnya kita ada fire sale lah. Fire sale. Okey, kita hari ni kita buat promotion untuk malam ni saja kan? Malam ni saja. Hari kita cuma sebelum tu saya nak buat promotion lah untuk beritahu kita ada Pabigo telah membuka satu cawangan yang terbaru di Tawau pada 15 bulan tu. Yang ni design baru. Teman-teman semua, so ini kita akan menggunakan sesi fire sale. So sebelum tu saya explain dulu monthly update lah untuk Pabigo. Sekarang ni harga sangat tinggi ya. So Pabigo juga menerima emas yang lama, emas yang tuan-tuan dah tak pakai ke. So tuan-tuan boleh jual di Pabigo, di seluruh Pabigo. So tuan-tuan boleh dapat duit secara on the spot lah pada hari yang sama juga. So next, ini auto debit GAP. So ni adalah campaign yang Pabigo buat setiap bulan. Tuan-tuan boleh subscribe auto debit GAP ni minimum RM200. So tuan-tuan boleh dapat memenangi hadiah lucky draw yang paling grand prize dia adalah 10 rand. So ada juga 1 dinar, setengah dinar
auto debit gap minimum RM200 untuk dapat satu entry. So next, ni adalah 20 gram buka emas yang design baru. Sebelum ni dia loose packet punya. So sekarang ni dia dah buat dalam bentuk dalam LBMA. Publico telah buka satu lagi cawangan baru di Sabah, Tawau. Start pada 15 Oktober 2024. So sekarang kita ada 19 branch di seluruh Malaysia. Next adalah jualan gudang. Jualan gudang ni kita akan HQ akan buat jualan gudang di seluruh Malaysia, tapi dia akan ada time je lah. So untuk bulan ni, untuk minggu ni dia ada di Bagi dan Petaling Jaya, Sunway. So next week dia akan ada di Johor dan Kota Baru. So siapa-siapa yang nak pergi Kota Baru dekat dengan Terengganu kan, so boleh pergi Kota Baru next week. Dia akan ada jual nasi dengan nanan punya jewels. So ni adalah design baru yang akan boleh keluar. Yang design baru yang dah keluar, dah boleh withdraw daripada GMP. Kita akan ada go party setiap bulan minggu keempat. So go party ni kita akan toko boleh jual barang-barang Publico yang boleh jual barang-barang non PG lah. So kita ada fire sale hari ni. Kalau tuan-puan nak beli setengah dinar, harga hari ni adalah 871. Kalau harga retail dia adalah 950. So malam ni kalau nak grab, boleh beli kat belakang lah. Untuk setengah dinar adalah 440. Untuk satu grab 420. So ini adalah dealership untuk bulan ni. Untuk priority dealer 80 gram, untuk normal dealer adalah 31 gram. Tapi hanya untuk malam ni, tuan-puan boleh grab promosi untuk dealership GAP 12,000 untuk normal dealer, GAP 32,000 untuk priority dealer. So, beda. Ayo kita. Okay. Tuan-tuan semua, tuan-tuan yang nak tengok emas 1 kilo pun ada kat belakang, boleh tengok. Dalam cermin tu boleh tengok lah. Mungkin yang mana yang belum tengok lagi macam mana bentuk emas 1 kilo. So yang tadi lah macam Syarika beritahu tadi, promosi bila untuk sampai malam ni pukul 12 kan? Sampai pukul 12. Sesiapa yang nak beli package dealer ni, normal dealer 12,000 melalui account gap, dan priority dealer 32,000 sehingga pukul 12 malam. Sesiapa yang nak beli itu saya sarankan ini ada peluang. Lepas ni mungkin ada lah. Itu saja. Okey, untuk lucky draw ada lagi yang tak scan untuk menangi cabutan lucky draw ni. Siapa semua nak scan kan? Kita mulakan. Okey. Adik.